Tapi perpisahan bukan selamanya ni jumpa balik. Ya, lagi pun lagi meletup-letup kan. Boleh buat tu. Baru-baru ni di konsert di Singapura Kena ada rasa itu rasa ada ketakutan lagi ada, mesti ada. Betul. Mungkin Berlakon pun sebelum aktor cakap okay, stand by, entry to what. Itu pun saya umur sudah 52. Itu movie apa? Mara Wangsa. Itulah dia yang temu. Tapi temu bukan temu Lisa. Temu Lisa punya mak dulu. Tak tahu kan? Itulah dia pandai. Ya, betul. Tak, itu orang cakap itu dah ketentuan kan, dah ditentukan. Kita tak plan kan. Dating tak ada. Kita tak pernah pun nak saja jumpa kawan-kawan, tak ada. It's always been macam kita kata jodoh lah. Industri punya kawan. So dari jauh, hey, how are you, bla bla. Tapi lepas tu okay, bye. Tak tahu nak fikir pun. Bila jadi. So it wasn't, kita tak plan. Sama lah. bos masa awal-awal perkenalan kami berdua, lepas tu dah bila macam makin dekat ke arah alam perkahwinan tu, macam bos sebagai ala-ala slash macam ala-ala bapa angkat macam itulah kan. Dia selalu cakap David macam bapa angkat juga. Tapi tension lah masa dia mau kahwin sebenarnya. tension. Itu apa pasal tension? Tak boleh lepas lah. Tengah meletup ni, mau kahwin. Saya kata dengan you, bagilah sikit masa lagi, bagi dia meletup habis-habisan. Itulah masa kita dah ditentukan. Apa boleh buat. Bukan katakanlah jodoh dah buat keputusan. Macam saya tak boleh. Kita kena jumpa dia, bagi dia rasa okey kan. Macam tu. Kita orang kata melepaskan dengan terpaksa. Sebab kita rasa sayang kan. Yalah, tapi tak apa. Walaupun orang kata setiap benda, setiap hidup mesti dia ada pisah satu hari nanti kan. So kita mesti terima hakikat. Tapi perpisahan bukan selamanya ni jumpa balik. Lagi pun lagi meletup-letup dan sekarang kita punya Datuk sudah pengarah yang hebat yang kalau banyak filem yang Yong dah tengok semua dulu CGI top punya, dia lah yang di belakang takbir dan di depan takbir. Dia depan belakang jadi pelakon dia pun boleh, belakang takbir dia pun boleh, dan mastermind dia pun boleh. Itu yang kata seberguna, semua pun boleh pakai. Bagus kerja macam itulah David. Pasal kalau kadang kalau you berlakon saja lama-lama penat tau. Saya berlakon lagi. Pengarah pun sama. Aku rasa macam aku sudah mengarah lagi. Tapi boleh tukar-tukar. Tapi kan kalau I pun berfikir tau, sekejap you di depan skrin, sekejap you di belakang takbir, you punya otak macam mana nak tune dia. Mungkin pasal saya dari start umur 19 tahun, saya sudah program muzik, saya sudah music arrangement, saya sudah naik pentas, saya sudah berlakon. Saya dah diprogramkan daripada umur muda. So saya bukan belajar kemudian orang cakap Yusri directing umur berapa, tapi sebelum tu saya dah start buat iklan, orang tak tahu. Dah diformatkan sebegitu saya rasa mungkin. So macam saya naik, tiba-tiba saya berlakon, tiba-tiba naik pentas nyanyi. Saya punya persona berlakon dengan atas pentas konsert lain. Ya, betul. So itu kena adjust ikut keadaan lah. Tapi you sudah tak ada rasa fobia di atas pentas atau di dalam lakonan pun sudah jadi seperti makanan biasa, makanan nasi lemak biasa. Semua apa yang buat pun mesti ada orang cakap tu butterfly, mesti ada isu takut-takut tu mesti ada. Kalau you rasa terlampau selesa, you tak perform. You kena ada rasa aku boleh buat ke. Baru-baru you di konsert di Singapura, kena ada rasa itu rasa ada ketakutan lagi ya? Mesti ada. Betul. Mungkin Berlakon pun sebelum aktor cakap okay, stand by, entry to what. Itu pun saya umur sudah 52 masih ada gemuruh, mesti ada. Ya ke? Tak boleh relax bro. Tapi boss. rasa tidak selesa tu penting. So you perform, you lawan itu perasaan takut. Kalau you dah selesa nanti you tak lawan. So you masih ada ketakutan atau gemuruh tu tekanan itu ada lah. So nyanyi punya time gemuruh dah lama I tengok tak nyanyi, tiba-tiba you yang sudah masuk konsert kan. Macam mana you nak menghadapi 1,000 orang? Dulu you biasalah, tapi dah lama tak ada kan. So, gemuruh sebelum konsert tu macam Lisa cakap memang perlu ada, tapi sebab konsert kita bukan baru praktis 1 hari 2 hari, kita sudah praktis 1 bulan, hari-hari nyanyi. So benda tu rutin, repeat. Adakah you boleh lupa lirik? Itu standard Ross, kalau lupa tu perform so, standard. Konsert you ada lupa kan? Ada. So macam mana cover? Kadang-kadang suara kalau konsert pun kita buat 4 malam. Ada juga hari yang saya suara pun ada, tapi itu natural mah. How to cover kalau you lupa lirik? Jalan terus lah. Atau abang yang cover? Pula ada orang lain cover. Show must macam mana pun silap ke, jangan nampak silap.
Oh. Kalau you silap lepas tu macam nampak just confident Oh, je. Buat tak tahu je. Oh. So silap ke macam jalan terus je, because ini bukan macam drama atau filem boleh stop, okay take 2, tak ada take 2 Live ni lah. Rasa tidak selesa tu menjadi sumber kekuatan kadang-kadang. Like sometimes it helps the soul and the art kepada satu orang kata performance ataupun baik sebagai penyanyi, performer atas pentas ataupun lakonan pun. Tapi you kan kalau ada isteri di belakang tabir, di belakang tengok you rasa tekanan atau rasa confident? Saya dengan Lisa dari orang mungkin tak nampak. Sebelum ni walaupun saya mengarah, kalau dia free, saya akan cakap you come teman I. Saya cakap ni macam lebih seperti emotional punya support lah. You ada orang tukang buat teh you, tukang kopi you ada AD, you ada team. Tapi mana ada orang yang boleh bagi you yang semangat kalau things go wrong. Kalau benda salah hari, you kena troubleshoot sepanjang masa. Sama macam konsert. So macam buat performance pun, saya perlukan dia sebagai saya punya emosi punya support. Lebih confident lah you. Yeah. Semasa perform you akan lebih rasa yakin diri. Jadikan cerita masa saya buat konsert tu memang saya demam. Saya kalau demam macam dunia mau runtuh. Saya demam sikit. Saya sangat manja dengan especially dengan isteri lah. So saya kalau demam dia akan jaga saya ubat suruh bagi. Dia jaga saya. So disebabkan itu bila saya demam lagi dia jaga saya. So saya nampak. So you sudah jadi budak manja lah. Betul. So kadang-kadang cakap Lisa berapa orang anak kan? 3 bukan dia 4.